Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah kita dapat bertemu untuk sesi pembelajaran PDPR pada hari ini. Ustazah ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua murid-murid dan Ustazah harapkan kita semua dilindungi Allah daripada COVID-19. Okay, untuk tajuk pelajaran fiqh hari ini Ustazah teruskan dalam tajuk puasa lagi. Okay, sebelum ni Ustazah dah terangkan apa dia pengertian puasa dan hukum dan serta dalil puasa. Okay, Ustazah harap kamu dapat fahami dan boleh memahami apa dia pengertian dan juga hukum serta dalil puasa. Okay, untuk hari ini Ustazah terangkan kita masuk kepada tajuk syarat wajib puasa. Okay, Ustazah terangkan apa dia syarat wajib puasa. Seperti yang kamu sedia maklum, syarat wajib, apa yang dikatakan dengan wajib adalah perkara yang sangat penting, yang kita perlu lakukan dan kita tidak boleh meninggalkan. Kalau kita meninggalkan, kita akan berdosa. Itu yang dikatakan dengan syarat wajib. Perkara yang sangat penting yang kita tidak boleh tinggalkan ataupun kita tidak boleh lengah-lengahkan ataupun kita tidak buat. Okey. Untuk syarat wajib puasa, walaupun puasa kita dah Ramadan telah berlalu, tapi Ustazah nak terangkan supaya kamu lebih faham untuk kamu supaya puasa pada tahun akan datang kamu boleh dah boleh memahami apa dia kategori syarat wajib puasa. Okey, di sini tengok muka surat 63, syarat wajib puasa ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Pertama iaitu Islam. Okey, apa yang dikatakan dengan Islam iaitu agama. Okey, agama Islam. Orang yang beragama Islam wajib berpuasa, dia tak boleh tak puasa. Melainkan sekiranya orang itu kafir dan murtad, yang dah apa yang dimaksudkan dengan murtad iaitu dah keluar daripada agama Islam, maka orang tersebut tidak diwajibkan puasa, tetapi mereka boleh untuk melakukan berpuasa, dibolehkan dan digalakkan. Tak ada paksaan lah. Okey, tapi orang yang beragama Islam wajib menunaikan puasa. Okey, itu syarat yang pertama iaitu Islam. Yang kedua, baligh. Apa yang dikatakan dengan baligh? Okey, baligh yang ini iaitu orang tu dah cukup umur. Okey, seperti lelaki dah keluar air mani. Okey, yang perempuan dah didatangi darah haid. Okey. Itu yang dikatakan dengan baligh. Okay, untuk kanak-kanak masih lagi tidak diwajibkan berpuasa, tetapi mereka digalakkan untuk berpuasa. Untuk merasai bagaimana nikmatnya berpuasa, kita galakkanlah anak-anak ataupun kanak-kanak ini berpuasa. Tapi sekiranya mereka tidak berpuasa, mereka tidak ada apa-apa masalah. Maknanya tak berdosa. Itu yang dikatakan terhadap kanak-kanak. Tetapi berbeza kalau manusia tersebut dah balik, maka ia wajib berpuasa. Okey, ketiga, berakal. Apa yang dikatakan dengan berakal ni? Iaitu orang berakal ni dia berfikiran waras. Seperti mana kita sekarang ni, kita berfikiran waras ke tidak? Okey, Alhamdulillah semuanya berfikiran waras. Maknanya dia masih boleh lagi berfikir positif, negatif. Okey, itu yang dikatakan berfikiran waras. Tidak wajib kepada orang gila. Gila, mabuk dan pingsan sepanjang hari. Okay, apa yang dikatakan dengan orang gila iaitu dia tidak boleh nak berfikir dengan tenang. Begitu juga dengan orang mabuk. Dia tak boleh berfikir dengan baik. Begitu juga orang yang pingsan sepanjang hari, maknanya dia separuh sedar, dia tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi bagi mereka yang tidak berakal ini, sekiranya dia boleh berfikiran waras, maka mereka perlu menggantikan puasa.
tersebut. Berapa hari dia tinggalkan puasa pada bulan Ramadan tu, dia perlu menggantikan. Seandainya mereka tidak boleh lagi keadaan normal dan tidak boleh berfikiran waras, maka mereka terlepaslah daripada syarat wajib puasa ni. Tetapi apa yang Ustazah ingatkan, sekiranya mereka boleh kembali kepada berfikiran waras, maka mereka hendaklah menggantikan puasa. Okey, yang keempat, mampu berpuasa. Okey, mampu berpuasa ni iaitu orang yang sihat tubuh badan. Seperti yang dia tidak uzur. Maknanya kalau orang tua tu dia masih lagi mampu berpuasa, maka ia berpuasa. Kalau dia tidak larat untuk berpuasa, maka ia boleh meninggalkan puasa. Dan seandainya nanti kembali sihat, maka dia boleh berpuasa, maka dia perlu menggantikannya. Begitu juga macam kita. Okay, setiap orang tak semestinya sentiasa sihat. Ada kalanya kita mendapat sakit, contoh demam, batuk yang keterlaluan yang tak boleh yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Kita perlu makan ubat, maka kita dibolehkan untuk tidak berpuasa, dan tetapi kita perlu menggantikannya setelah berakhirnya Ramadan. Tak kiralah sehinggalah orang kata sebelum kembalinya Ramadan pada tahun berikutnya dia kena ganti. Dia tak boleh. Dia kena ingat berapa hari dia tinggalkan puasa, dia kena ingat. Ya. Seterusnya, suci daripada haid dan nifas. Okey, seperti yang kita dah tahu, suci daripada haid dan nifas ni maknanya sekiranya dia tidak didatangi darah haid ataupun nifas, maka mereka diwajibkan berpuasa. Okey, melainkan bila dia dah didatangi darah haid, maka dia tidak perlu berpuasa dan mereka perlu menggantikan berapa hari mereka tinggalkannya. Okey, tak kiralah awak keluar darah haid tu lagi 10 minit ke ataupun hampir berbuka, maka puasa kamu pada hari tersebut terbatal. Walaupun 2 minit ke, seminit ke, apabila keluarnya darah haid ataupun darah nifas, maka puasa hari tersebut terbatal. Ingat ya pelajar perempuan, ni penting ni. Okey, semua akan alami benda lah ni. Okey, itu darah haid. Bagi dia nifas ni iaitu darah yang ibu yang melahirkan anak. Berbeza, haid dengan nifas berbeza. Ya, keluar darah haid dan darah nifas. Okey, dan yang terakhir bermukim, iaitu orang yang musafir tidak wajib berpuasa tetapi wajib mengqadakan puasa selepas bulan Ramadan. Ini seperti-sepertilah macam suci daripada haid dan nifas, kan? Macam tidak berakal tu. Okey, apa yang dikatakan dengan bermukim ni iaitu dia berada pada tempat dia menetap. Kan? Melainkan orang yang bermusafir. Orang bermusafir ni Allah beri keringanan pada mereka untuk tidak berpuasa sekiranya mereka tidak mampu. Mungkin perjalanan yang jauh, kan, memerlukan orang kata tenaga yang betul-betul fit, jadi dia tidak mampu berpuasa, ataupun dalam perjalanan yang dia bermusafir tu keadaan cuaca yang tak menentu, jadi ia dibolehkan berbuka ataupun dibolehkan tidak berpuasa, tetapi mereka perlu menggantikannya selepas akhirnya Ramadan. Okey, ingat apa yang dah saya terangkan tadi. InsyaAllah setelah kita naik daripada cuti penggal nanti, Ustazah akan cuba ulang semula dan terangkan dengan lebih detail lagi apa dia syarat wajib puasa. Sekiranya kamu ada yang tak faham ataupun macam confused lah apa yang Ustazah terangkan dalam video ni, kamu boleh PM ataupun WhatsApp Ustazah secara personal. Okey, boleh Okey, Ustazah sudahi dengan untuk PDPR hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.